Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Tuan-tuan yang puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat bersama-sama lagi untuk kita teruskan pengajian kita berkaitan dengan kitab kita, iaitu kitab Kifayatul Akhyar, Kifayatul Akhyar katakan fi hilli ghayatil ikhtisar. Dan kitab ini kita telah sampai masih lagi di awal perbicaraan, iaitu berkaitan dengan kitabus salah. Pada pagi ini kita akan lihat perbezaan antara salat lelaki dan salat perempuan dan beberapa tajuk yang lain. Tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, untuk perbezaan antara lelaki dan perempuan ini, ada sebagian ulama mengatakan tidak ada beza di antara salat lelaki dan salat perempuan. La farqa baina salatil rajul wa salatil mar'ah. Tidak ada beza di antara salat lelaki dan salat perempuan. Dan umumul hadis, berdasarkan pada umumul hadis Nabi SAW, Nabi kata: sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu seperti mana kamu lihat aku semayang. Jadi tidak ada pengkhususan, perbezaan di antara salat lelaki dan salat perempuan. Adapun hadis-hadis yang diriwayatkan perbezaan di antara salat lelaki dan salat perempuan itu adalah dianggap sebagai dihujahkan sebagai hadis-hadis yang dhaif. Wallahu a'lam. Walau bagaimana sekalipun, memang Allah Subhanahu wa taala, benda tu khilaf itu ada di sisi ulama, dan sebagian ulama kata, macam contohnya dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, hatta dalam qaul Imam Ahmad juga terdapat perbezaan di antara salat lelaki dan salat perempuan. Secara umumlah katakan, kebanyakannya ibadah salat tu sama je dengan lelaki, cuma ada beberapa perbezaan di antara lelaki dan perempuan. Kita lihat dalam mazhab Syafi'i, macam Allah Subhanahu wa taala, perbezaan antara lelaki dan perempuan. Kata Imam Abi Syuja' rahimahullah taala: wal mar'atu tukhalifu ar-rajula fi arba'ati asya'. Far-rajulu yujafi mirfaqaihi an janbayhi wa yuqillu batnahu an fakhidhihi fi as-sujudi war-ruku'i wa yajharu fi mawdhi'i al-jahr wa idha nabahu shay'un fi salatihi sabbaha. Wanita berbeza dengan lelaki dalam 4 hal. Seorang lelaki menjauhkan 2 siku dari kedua sisi tubuh, menjauhkan perut dari kedua peha dalam sujud dan rukuk, mengeraskan bacaan pada tempatnya, dan dia terjadi sesuatu dalam salat maka dia bertasbih. Itu salat lelaki. Kalau lelaki, kita kata disunatkan bagi seorang yang rukuk untuk menyamakan punggungnya dengan lehernya, kerana Nabi SAW melakukannya. Sampai-sampai kalau diletakkan air di atas punggung kat sini, bukan punggung kita di belakang, bahasa Indonesia punggung belakang, dekat bahu belakang ni, kalau diletakkan air tersebut tidak akan tumpah. Kalau letak masa kita rukuk tu, umpamanya kalau letak air atas tu, tak tumpah air tu, rata, flat. Kadang-kadang setengah orang, kita kata tulangnya bengkok tu, tak boleh nak buat apa lah, tak? Tapi kalau ikutkan memang dia rata, tegak. So rata dan tegak itu terhasilnya apabila kita pegang kedua belah lutut kita, kepala lututnya, dan ditolak. Ditolak
maknanya di apa ni, kaki kita akan rasa tegang ataupun rasa lurus apabila ditolak. So bila ditolak nama Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyebabkan tulang belakang kita lurus, saya katakan. Kalau kita bengkokkan apa ni, kita kata kita dah tolak, tangan kita dah tolak, InsyaAllah itu akan berlakulah. Tapi kalau tangan kita letakkan di peha ataupun di lutut, maka tidak akan dapat yang seperti mana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i rahimahullah taala hendaknya ia menjadikan kepala dan lehernya sejajar dengan dia punya bahagian belakang dia ni, bahagian belakang dia, dan tidak menjadikan apa ni, belakangnya tadi membungkuk. Disunatkan pula untuk menegakkan kedua betis. Betis kita kena tegak, kena tolak lah. Makruh menundukkan kepala kerana keletihan. Kepala kerana keletihan, kerana itu seperti keledai yang menundukkan kepalanya, sebagaimana larangan mengenainya yang disebut dalam hadis. Tapi hadis ni hadis dhaif yang dirahmati Allah, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri secara marfu' padanya, apabila salah seorang di antara kalian rukuk, maka janganlah dia menundukkan kepala seperti kedai menundukkan kepalanya untuk disembelih. Hadis ini apa ni, sanadnya dhaif, sanadnya dhaif yang dikeluarkan ataupun yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Disunatkan menjauhkan siku dari kedua sisi tubuh, kerana Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Nabi SAW melakukannya. Seorang wanita hendaklah merapatkan setiap anggota tubuhnya, kerana hal itu lebih menjaga auratnya. Disunatkan bagi seorang lelaki untuk menjauhkan siku dari kedua sisi tubuh saat sujud. Disebutkan dalam hadis sahihain annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yura bayadu ibtayhi. Apabila salat, beliau merenggangkan kedua tangan hingga terlihat putihnya ketiak baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di sini kalau kita lihat, kata Imam Muallif rahimahullahu taala, disunatkan bagi perempuan merapatkan setiap anggota tubuhnya, kerana hal itu lebih menjaga auratnya. Lebih menjaga aurat, menghimpunkan anggota. Sunat bagi wanita menghimpunkan sebahagian, ada kata sebahagian, ada kata apa ni, keseluruhan anggota. Yang mana yang betul Ustaz? Dia katakan yang betulnya nama Allah bukanlah keseluruhan anggota, hanya sebahagian anggota dengan sebahagian yang lain. Maka contohnya dia katakan, walaupun ada yang kata semua, jadi tengok orang perempuan dia semua yang daripada start berdiri sampailah apa ni, seluruh apa ni, part dalam solat itu dia rapatkan tangan dia, sehingga kadang-kadang dia terlepas daripada melakukan perkara yang sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kerana nak rapatkan apa ni, anggotanya, tubuhnya ketika dalam solat. Wallahu a'lam. Kalau dilihat dalam mazhab Syafi'i secara umum, namati Allah Subhanahu wa taala, sunat, memang sunat menghimpunkan sebahagian anggotanya dengan sebahagian yang lain. Maka contohnya kedua-dua siku dirapatkan ke rusuk semasa rukuk dan sujud, dan perut diletakkan pada peha semasa sujud. Kerana dengan demikian apa ni, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi SAW melalui dua wanita yang sedang salat, lalu bersabda, apabila kamu berdua sujud, maka rapatkanlah sebahagian anggota ke lantai, sesungguhnya wanita pada yang demikian itu tak sama dengan lelaki.
Kalau kita bagi contoh, ya ni kalau kita kata rukuk, tadi saya kata lelaki dia yang atas ni sepatut dia boleh rata. Jadi boleh rata. Kepala dengan ni dia boleh naik. Maknanya dia selari. Pandangan ini untuk lelaki lah. Untuk lelaki. Karena untuk perempuan, kalau untuk perempuan kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dia kalau kita lihat kat sini tangan dia ada renggang, ada ruang. Tapi kalau perempuan dia kena rapatkan. Dia kena rapatkan sikit sikunya ke dalam. Ini yang perempuan lah. Tapi kalau ada setengah orang dia rukuk, lama dah tadi. Tak nak rukuk. Dia pegang bawah. Tak betul yang menyatakan. Ada yang pegang peha. Lagilah masalah. Ada yang dia membengkokkan lututnya. Dia ada yang ada buat macam tu. Macam-macam keadaan ada. Dan ada yang setengahnya, kita kata yang ini kepala. Ada sebahagian melihat kepada kaki. Jadi lihat pada kaki sebab nak dapatkan lurus. Dalam mazhab Syafi'i dilihat pada kaki. Tapi yang asalnya, yang betulnya ulama Allah melihat tempat sujud. Itu yang lebih baik. Masih suatu sedap. Jadi tuan-tuan macam Allah SWT, orang perempuan kadang-kadang dia berdiri, tengok kan dia katakan orang rumah kalau sembahyang, dia orang rumah pakai apa, dia pakai tepung kan tak nampak. Boleh minta orang perempuan lakonkan sembahyang kat rumah kan, dia minta isteri tu, dia akan rapatkan kaki dia. Dan dia akan rapatkan kaki dia. Janganlah terlalu rapat, takut nanti jatuh. Biasanya lengankan sikit, tapi jangan seperti dalam kita kata kalau lelaki tu dia kalau dia renggang begitu senari, orang perempuan rapat sikit lah katakan. Bukanlah rapat macam ni katakan. Ini kalau silap-silap hari bulan tertongging tertongging ke bawah, rapat sikit je lah katakan. Anggaran untuk memudahkan dia dalam mazhab Syafi'i memang dia suruh rapat, tapi bukan terlalu rapat. Biasa je dia katakan relax. Kalau orang lelaki dia boleh renggang lagi, kadar orang perempuan dia rapat sikit. Begitu juga kita kata ketika takbir atau ketika nak sujud. Ketika nak sujud, orang perempuan kena letakkan perutnya di atas peha. Dia rapatkan perut dengan peha ni tidak akan berlaku. Rapatkan peha tidak akan berlaku kecuali jika punggung dia akan punggungnya ke rendah sikit, seolah-olah macam dia tak macam lelaki dia menonggik kan. Orang perempuan dia kena turun sikit. Sebab itu dalam riwayat ini mengatakan bahawa orang perempuan pada yang demikian tidak sama dengan lelaki. Tidak sama dengan lelaki. So turun sikit. Yang lebih ketara sebenarnya yang dimisalkan dalam kitab fiqh adalah ketika rukuk dan ketika sujud. Wallahu a'lam. Adapun yang lain, contohnya macam takbiratul ihram, orang perempuan kadang-kadang dia rapat macam tu. Tapi kita kata sebaik-baiknya kita katakan orang perempuan tetap dengan sunnah Nabi SAW, iaitu mengangkat kedua-dua belah tangan dan kaki tangannya kedua-duanya menghadap ke arah kiblat.
dia cubalah semampu mungkin untuk biar tangannya tadi menghadap ke arah kiblat, tapak tangannya menghadap ke arah kiblat, dan diletakkan separas dengan telinga dan juga apa ni di antara telinga dengan bahu. Wallahu a'lam. Selain daripada itu, orang perempuan mati Allah Subhanahu wa taala hendaklah merendahkan bacaan ketika dalam solat berbanding dengan lelaki. Orang lelaki kita kata boleh mengeraskan bacaan, telah disebutkan perbahasan sebelum ni. Maka orang perempuan apabila dia mengimami ataupun salat bersendirian, kalau dia nak mengeraskan bacaannya, dia sembahyang sendiri ataupun dia sembahyang berjemaah dengan jemaah perempuan, harus untuk dia baca kuat. Ada sembahyang dekat rumah, boleh tak dia baca kuat? Boleh. Tak ada masalah. Dengan syarat tidak ada kehadiran orang asing di rumah. Kalau ada kehadiran orang asing di rumah, maka hendaklah direndahkan suaranya. Di sini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Oleh itu janganlah kamu berkata-kata dengan lembut manja semasa bercakap dengan lelaki asing, kerana yang demikian itu boleh menimbulkan keinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya, menurut tujuan buruk kepada kamu. Surah Al-Ahzab ayat 32. So ayat ini menunjukkan bahawa suara wanita boleh menimbulkan fitnah dan condong kepadanya. Wallahu a'lam. Itu yang kedualah katakan. So kalau dia jadi imam bersama dengan kaum wanita saja, tak ada ni, ataupun dia sembahyang sendirian, harus untuk dia mengeraskan bacaannya. Wallahu a'lam. Imam ataupun Qadhi Husain berkata, disunatkan seorang wanita itu merendahkan suaranya, baik kita berpendapat bahawa suaranya aurat ataupun tidak. Baik kita berpendapat bahawa suaranya aurat maupun tidak. Adapun jika ia mengeraskan suara sedangkan kita berpendapat bahawa suaranya aurat, maka solatnya batal. Kalau kita menganggap suara perempuan itu adalah aurat, kalau dikeraskan suara dengan kehadiran lelaki yang asing, maka dianggap solatnya batal, seolah-olah macam telah menedahkan auratnya. Itu bergantung, itu kata Qadhi Husain rahimallahu ta'ala. Wallahu a'lam. Jadi orang perempuan pada dasarnya kita kata, kalau dia sembahyang dengan kehadiran orang asing, hendaklah dia perlahankan suaranya. Wallahu a'lam. Perlahan bukan makna tak ada suara, katakan. Perlahankan. Suara tetap kena keluar, wajib sebab baca. So apabila yang seterusnya, kalau kita nak lelaki, kalau nak mengingatkan imam, maka dengan bacaan tasbih subhanallah. Manakala orang perempuan, kalau dia nak mengingatkan imam, maka hendaklah dia menepuk tangan. Menepuk tangan. Tata cara untuk tepuk tangan itu ada beberapa pendapat. Yang pertama, nama Allah Subhanahu wa taala ialah hendaklah ia memukul telapak tangan kanan ke telapak tangan kiri macam biasalah. Telapak dengan telapak. Seandainya ia mukul bahagian dalam telapak tangan ke bahagian dalam telapak tangan yang lain dengan tujuan main-main, ia tahu keharamannya. Memang tak boleh. Kalau saja buat, tak boleh lah. Tengah mayang dia tepuk tangan. Itu tak boleh lah, haram, kan. Maka salatnya batal meskipun sedikit. Ini pendapat Imam Rafi'i yang diikuti oleh Imam An-Nawawi dalam Syarh Muhazzab, dan juga Ibnu Raf'ah, dan juga Al-Matlab. Ini kita katakan wallahu a'lam. Tepuk tangan lah, katakan. Tepuk tangan untuk
kita kata mengingatkan imam. Itu kalau dia dekat dengan imam. Tapi kalau duduk belakang sana, dia nak tegur imam, tak boleh lah sebab jauh. Kalau dia tepuk pun tak dengar. Dia tak dengar. Jadi tuan-tuan baca Allah Subhanahu wa ta'ala, ada setengah kita kata dia menepuk tadi dengan beberapa jari sahaja. Dia dengan beberapa jari. Itu khilaf ulama lah. Kita katakan berapa jari. Ada yang kata tepuk macam ni je. Ada yang kata tepuk dengan berapa jari saja, 2 jari saja. Itu ada khilaf berdasarkan riwayat yang ada. Wallahu a'lam. Yang seterusnya, antara perbezaan di antara solat lelaki dan solat perempuan ialah kita kata salat di rumah dan di masjid. Orang perempuan digalakkan afdal baginya sembahyang di rumah berbanding dengan lelaki. Afdalnya salat lelaki tadi salatnya di masjid. Untuk posisi imam, jika antara wanita, kalau dia jadi imam bersama dengan kaum wanita, mana jamaah semua orang perempuan, dia tak boleh berdiri di depan seperti lelaki. Dia kena berdiri satu saf dengan saf yang di belakang, dan dia duduk bahagian tengah-tengah, cuma di ke depan sikit saja. Dia ke depan sikit saja. Itu yang disebut dalam fiqh mazhab Syafi'i, katakan bila kaum lelaki salat berjamaah, imam berdiri di hadapan dan mereka di belakang imam. Adapun jika kaum wanita salat berjamaah, imam berdiri di tengah-tengah mereka dan tidak maju ke hadapannya macam kita lelaki lah. Cuma dia ke depan sikit untuk nak menyatakan dia itu adalah imam. Itu saja. Saf yang paling afdal bagi lelaki ialah di hadapan. Manakala saf yang paling afdal bagi perempuan adalah di belakang. Di belakang. Untuk perbezaan yang lain, rahmati Allah, contohnya kita kata bagaimana azan dan iqamah. Kita kata azan dan iqamah, kalau dalam jemaah wanita, kita kata tak apalah, tidak ada kaum lelaki, maka harus untuk dia melakukan azan di kalangan mereka saja. Dia katakan tak perlu dia pakai loudspeaker ataupun dia nak pakai speaker. Kalau misalnya kata dia nak melakukan azan di kalangan mereka sahaja, harus, katakan. Bahkan qamat juga begitu. Tapi kena pastikan tidak ada kehadiran lelaki. Kalau ada tak perlu. Cukup dengan dia iqamah untuk salat. Wallahu a'lam. Itu dia rahmat Allah Subhanahu wa taala, beberapa perkara berkaitan dengan perbezaan di antara salat lelaki dan salat. Adapun yang lain semuanya sama. Adapun yang lain semuanya sama dari segi bacaan. Bacaan-bacaan dalam salat tidak ada perbezaan. Hanya dari segi aspek perbuatan dan kaifiyah, sikit bahagian. Wallahu a'lam. Seterusnya tuan-tuan mati Allah, kita nak lihat pembatalan ataupun perkara-perkara yang membatalkan salat. Yang pertama ialah berbicara dengan sengaja. Yang batalkan salat ni diikutkan, kalau membatalkan salat, kata ulama, dia ada 3 bahagian. Ada 3 bahagian, 3 jenis lah. Pertama, kita meninggalkan syarat sah salat. Tinggal je salah satu daripada syarat sah salat, maka dianggap batal sembahyang.
Yang kedua, meninggalkan salah satu rukun dalam solat. Dan yang ketiga, melakukan perkara-perkara yang dilarang dalam solat. Itu mana tiga perkara lah, tiga kategori. Dah. Kalau meninggalkan syarat sah salat, kalau kita ingatkan balik apa syarat sah salat kita ada 5. Pertama, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Kedua, suci daripada najis pada pakaian, tubuh badan dan juga tempat solat. Ketiga, menghadap kiblat. Keempat, menutup aurat. Dan kelima, masuk waktu. Waktu. Apabila hilang salah satu syarat ini dengan kemampuan atasnya, maka batal. Sama ada seorang itu memasuki salat dengan tidak wujud syarat ataupun memasuki salat dengan syarat wujud, kemudian dia dicatatkannya kerana yang disyariatkan tidak ada ketika tidak wujud syaratnya. Jika syarat itu cacat kerana uzur, maka dia mempunyai perincian seperti mana yang telah dijelaskan dalam syarat-syarat sah salat. Jika ada keuzuran, contoh kita naik kapal terbang kan, wuduk tak ada, air tak boleh nak, air tak ada, nak ambil wuduk tak ada air, apatah lagi nak tayamum. Apa yang perlu dibuat? Tak salat? Tidak. Dia wajib salat ketika itu. Salat macam biasa, tapi ustaz tak ada wuduk, ya kena salat. Dia kena salat macam biasa walaupun tak ada wuduk. Akan tetapi nanti bila dah sampai ke tempat yang dituju, andai ada waktu solatnya lagi, diulang je lah. Kalau tak ada waktu solatnya, maknanya dah luar daripada solat yang sepatutnya dia solat, maka hendaklah dia qada. Mazhab Syafi'i wajib qada. Ini berlangsung pada semua syarat-syarat yang ada lah. Macam kata semayang, dia tak boleh menghadap arah kiblat, maka dia tetap kena salat, cuma dia kena qada. Dia kena qada. Wallahu a'lam. Itu mazhab Syafi'i lah yang katakan dia kena qada. Tapi kalau mazhab lain, jika ketika hal yang diwajibkan dia salat itu dia tidak dapat melaksanakan syarat-syarat yang ada, maka wajib ke atasnya salat, tapi tak perlu ulang. Itu beza mazhab lain. Mazhab Syafi'i saja kena ulang salat. Itu yang pertamalah yang katakan. Maknanya kalau keadaan dalam keadaan itu dalam situasi rahmati Allah, uzur, keuzuran, tapi tetap kena salat. Tetap kena salat. Ini salat yang orang Melayu kita panggil, dipanggil salat hormat waktu. Tapi dalam kitab fiqh tak ada istilah sembahyang hormat waktu. Tanya syekh, kalau tanya ulama-ulama Timur Tengah, apa dia salat, dia tanya balik, apa dia salat hormat waktu, dia katakan. Sebab tak dalam kitab fiqh tak ada sebut sembahyang hormat waktu. Dalam kitab Arab tak ada. Saya tak tahu lah yang kitab Melayu ada tidak, wallahu alam. Tapi dalam kitab Arab tidak ada sembahyang hormat waktu. Dan salat hormat waktu tu orang hanya niat saja. Dia ingat salat hormat waktu tu niat saja. Tidak. Salat yang dikatakan dalam masyarakat Melayu hormat waktu itu ialah salat betul, cuma tak cukup syarat. Tak cukup syarat sah. Dia kerana uzur tadi, keuzuran. Wallahu a'lam.
Jenis yang kedua ataupun bahagian yang kedua ialah meninggalkan salah satu rukun dalam salat. Meninggalkan salah satu rukun dalam salat, rukun kita ada 13. Tinggal, kalau kita kata dalam salat itu, bisa kata dilupa Fatihah rakaat yang kedua, maka yang terbatal adalah rakaat yang kedua jika masih lagi dalam salat. Jika masih lagi dalam salat, yang batalnya rakaat kedua itulah, yang dilupanya Fatihah. Itu pun, misal katalah dia terlupa Fatihah, and then dia rukuk, sujud. Ketika sujud, dia teringat yang dia lupa Fatihah, maka ketika itu hendaklah dia berdiri balik, terus berdiri balik dan baca Fatihah. Dan dia rukuk, lepas baca Fatihah dia rukuk, i'tidal, sujud macam biasalah, terus continue salah. Tak, katanya sujud sahwi selepas itu. Dia kena sujud sahwi. Begitu juga kalau dia jangan sampai pada tempat kedudukan yang sama. Maksudnya dia masuk rakaat kedua, masuk je rakaat ketiga, dia nak start je Fatihah, teringat Fatihah pada rakaat kedua dia tak baca. Yakin, bukan zan, bukan ragu. Maka ketika itu rakaat yang kedua tu dianggap sebagai batal. Jadi dia kena tambah satu lagi rakaat nanti pada selepas tasyahud. Selepas tasyahud akhir. Dia kena tambah. Dan katanya sujud sahwi. Katanya sujud sahwi. Wallahu a'lam. Kalau kita kata dah lepas habis salat baru teringat, lepas habis salat baru dia teringat, maka adakah perlu diulang seluruhan salat, ataupun mati Allah Subhanahu wa taala dia, kita kata just tambah lagi satu rakaat yang dia terlupa tu je. So jika keadaannya tidak lama, makna selepas semayang tadi beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru terus teringat tak cukup rakaat ke, ataupun lupa rukun ke, maka boleh dia terus bangun untuk tambah. Dan sebelum beri salam sujud sahwi. Tapi kalau dah lama, dah berborak, lepas tu baru teringat, maka naklah dia ulang semula salat. Dia ulang salat. Itu rukun. Yang ketiga, jenis ketiga iaitu melakukan salah satu larangan dalam salat. Larangan dalam salat ialah bercakap dalam salat. Bila seorang yang salat bercakap dengan perkataan yang boleh digunakan untuk mengajak berbual ataupun bercakap dengan manusia, maka salatnya batal. Baik ia berkaitan dengan maslahah ataupun tidak, sekalipun hanya satu kata. Dan ini pandangan. Tapi kita dah ambil dah sebelum ni, jika untuk tujuan maslahah maka dibenarkan, seperti mana yang disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam masalah ni.
Kalau sengaja bercakap, tak ada apa-apa tujuan, angkat phone, hello, Assalamualaikum, tengah solat ni, tak, batal lah sembahyang. Kalau kita kata sebelah tu sebut ya Alhamdulillah, kita sebut yarhamkumullah, batal sembahyang kita. Dah. Inna hadhihi salah la yaslu fiha syai'un min kalamin nas. Hadha innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Adapun mati Allah Subhanahu wa taala, jika tidak disengajakan, maka tuan-tuan mati Allah dimaafkan. Mengenai perkataan Syekh dengan sengaja dikecualikan daripada orang yang lupa, tidak mengetahui pengharamannya, dan kerana dia baru masuk Islam ke atas waktu dengannya, dimaafkan. Rufi'a an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Dimaafkan dari umatku salah, lupa, dan apa yang mereka dipaksa melakukannya. Itu kalau lupa tak apa, lainlah, kata tak. Tapi dengan sengaja, dia kata boleh batal sembahyang dia. Seterusnya, macam Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatan-perbuatan dan pergerakan-pergerakan dalam salat. Melakukan pergerakan yang membatalkan salat ini ialah melakukan perbuatan yang tidak ada kaitan dengan salat. Dia tak ada kaitan dengan salat. Contohnya menggaru badannya tengah sembahyang, dia punya garu sakat macam kena belacan. Banyak garu pergerakan ataupun garu kepala yang tak ada kaitan dengan salat. Betulkan kopiah keangkat dua-dua belah tangan, kopiahnya dibetulkan, kadang-kadang tak pun kain kotrahnya dibetulkan ke. Jadi perkara-perkara itu, jika pergerakannya melebihi ataupun dilakukan 3 kali berturut-turut, dalam mazhab Syafi'i dianggap sebagai batal. Andai kita kata salat itu, pergerakan itu adalah pergerakan yang dituntut dalam salat, maka macam Allah Subhanahu wa taala harus untuk dia melakukan pergerakannya tadi lebih daripada ataupun berturut-turut 3 kali. Jika ia ada kaitan dengan salat. Contoh, katakan saf depan kita kosong, maka boleh tak Ustaz dia gerak daripada belakang ke depan? Boleh tak gerak? Yes, boleh gerak, kerana itu dituntut dalam salat. Atimmus saf al-awwal fal-awwal. Jadi bila dituntut, maka kita boleh bergerak lebih daripada ataupun boleh bergerak 3 terus sentak, tak ada masalah. Walaupun ada setengah juga mengatakan bahawa tak boleh, dia katakan kena langkah 2 kali berhenti, lepas tu baru lagi langkah lagi, dia katakan. Wallahu a'lam. Sebab ulama dia membezakan pergerakan yang tak ada kaitan dengan solat dan ada kaitan dengan solat. Kalau kita tengok pergerakan kita dalam salat, tuan-tuan tengok pergerakan dalam salat, nak rukuk tu, nak sujud, banyak anggota yang bergerak, katakan. Lagi nak sujud kan, katakan, badan habis semua, tangan, kaki semua gerak belaka. Sebab tu perbuatan yang ada kaitan dengan salat, yang dituntut dalam salat, katakan, maka tidak termasuk dalam larangan. Yang ketiga, yang seterusnya ialah makan dan minum dalam salat. Tak bolehlah makan dan minum, tak bolehlah dalam salat.
Makan, orang akan tanya, Ustaz, kalau saki-baki makan yang ada dekat dalam celah gigi, makan daging, ada daging terselit, duk duk baca-baca, ada daging, kemudian daging tu terkeluar daripada, mana dah terlepas daripada terselit, boleh tak ditelan? Tak boleh. Kalau ditelan, batal. Dia kata nama Allah yang boleh dirasa kehadirannya. Adapun yang tidak boleh dirasa kehadirannya dalam mulut, contoh kacang yang dah halus sangat, dah maknanya kalau kita ditelan sekali dengan air liur, dah tak rasa dah dia punya biji dia tu, maka yang itu kalau telan tak batal. Tapi kalau seketul, kita boleh rasa dengan lidah kita, ada lagi kacang lah, duk kunyah pula dalam mulut, ataupun duk telan, batal sembahyang. Orang lain tak tahu, dia tahu. Apa ni? Kahak lain. Tapi jangan kahak tu dikeluarkan dahulu. Maknanya ada setengah orang, dia dah keluarkan daripada kawasan dia. Kalau dia berdehem saja, kemudian dia telan, tak ada masalah. Tapi kalau dia keluarkan dah masuk dekat dalam rongga yang bahagian mulut ni, so nama Allah sebaik-baiknya dia keluarkan. Harus untuk dia keluarkan. Kalau dia ada tisu ke atau sebagainya. Buka tak dengar. Dia dah banyak dia dah baca Fatihah. Lepas tu dia kena keluarkan. Guna baju paksa. Kotor tak najis. Wallahu a'lam. Sebab dia tak boleh buat apa-apa. Dia katakan, macam kata, okey, kata kita bukan macam lembu boleh simpan kat dalam mana. Kalau macam contohnya kita kata daging tadi kan, katakan, kita kena keluarkan. Maknanya gunakan tangan-tangan yang dengan pergerakan yang minimum tadi, dua pergerakan, pegang, dan letak dalam rocik. Sebab jadi kalau dia kekal kat dalam mulut tu, dia nak baca apa semua macam mana, sebab benda tu takut tertelan. Tahu? Wallahu a'lam. Sebab tu kita kata, kita tahu yang kita kena, macam kita batuk ke, kita dalam keadaan yang berkahak ke, so standby dengan tisu ataupun tuala, kalau kita dalam keadaan begitulah, katakan. Wallahu a'lam. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala, yang membatalkan seterusnya ialah berhadas. Ini yang biasalah kita katakan, kalau orang berhadas tu seperti mana yang tadilah kita kata, jenis yang pertama, terkena najis. Ni secara umum lah kita katakan, ambil berhadas. Kalau kita kata tengah semayang tak cecak, jatuh kat baju kita dan kita nampak, macam mana nak buat? Dia berapa keadaan? Pertama, boleh tanggal tak? Let's say contohnya kita ada pakai baju 2 lapis, baju kot ke something kan.
najis tu jatuh betul dekat kita kata dekat tangan kita sini, jatuh tericap. Maka kata ulama, dia tak semestinya terus batal. Boleh tak ditanggalkan dia punya baju tu? Kalau dia boleh tanggalkan bajunya, ditanggalkan dan dia continue salah. Kalau dia tak boleh tanggalkan, tak boleh apa, memang batal lah, dia kena stop salat dia. Itu syarat sah. Adapun pada tempat, misal kata masa dia nak sujud, dia nampak terjejak, maka jangan dia sujud di atas najis tersebut. Maknanya jangan dikenakan najis tu pada anggota dia. Dia kena elakkan lah, ke depan sikit ke, elak ke sini sikit ke, ke sana sikit ke. Kalau dia boleh bergerak sikit, dia bergerak sikit. Tak. Wallahu a'lam. Tersingkap aurat, kita tahu syarat sah salat ialah menutup aurat, yang kita dah bincang. Kalau auratnya tadi kita kata lelakinya sembahyang, macam saya kata yang lepas, kalau dilihat daripada bawah tidak dikira aurat. Yang dilihat posisi aurat itu dalam fiqh ni kata barang yang dilihat dari hadapan, dari atas, kiri dan kanan, depan dan belakang. Bawah tidak. Benda yang dilihat daripada posisi depan, belakang, atas, kiri dan kanan. Belakang, depan, belakang, kiri, kanan dan juga atas. Mana? Yang dilihat tu daripada bawah ke apa? Maknanya yang dilihat tu bahagian bawah ke bahagian atas? Kena tahu. Kalau kita kata, misal kata yang dilihat itu, contohnya dia pakai kainnya koyak sehingga melihat kepada punggungnya, maka kat situ normatif Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang yang salat, andai kata kita boleh bantu dia untuk dia menutup aurat, kita boleh bantu, tak ada masalah. Ikutlah macam mana cara yang kita nak boleh bantu dia. Sama ada kita sarungkan dia dengan kain pelekat ke lain, dan kita ikatkan dia ketika dia sedang salat. Tapi kena bagi tahulah, bagi tahu dia apa ni, dia punya apa aurat dia terbuka. Kita terus cari kain, kita pakai sekejap, bagi tahu dia saya nak sarungkan kain. Awak teruskan salat, tak apa, dia katakan sarungkan kain, ikat, pulang. Kalau tidak, kita kata terpaksa kita tunggu dia selesai semayang dan kita maklumkan dia. Dan dia bila dah dimaklumkan, maka dia kena ulanglah semula. Dia kena ulang. Orang perempuan kadang-kadang belum lagi kita katakan orang lelaki, kalau dia kata dia balik rumah baru perasan seluarnya koyak, maka tak perlu ulang. Kenapa Ustaz? Sebab kebarangkalian seluarnya koyak bukan masa ketika salat, kecuali memang dia yakin seluarnya koyak sebelum salat. Maka di situ normatif Allah melihat kepada mana-mana. Sama juga balik rumah baru perasan ada najis kat pakaian tak perlu ulang, kerana kebarangkalian najis itu dia dapat
ketika masa nak balik. Kemudian seterusnya sama juga dengan orang perempuan. Orang perempuan kadang-kadang bila dia sedar rambutnya terkeluar, maka hendaklah dia masukkan ke dalam cepat, segera. Bila dia sempat masukkan rambutnya ke dalam, maka rahmat Allah dia teruskan solat. Tapi kalau selesai sembahyang, maknanya memang kelihatan jelas rambutnya terkeluar, maka hendaklah dia ulangi semula solatnya. Kerana syarat sah salat ialah menutup aurat, dia kata. Wallahu a'lam. Antara perkara yang membatalkan salat ialah mengubah niat. Niat penerima Allah Subhanahu wa taala, contohnya mengubah niat ni seperti meniatkan keluar daripada salat. Itu maksudnya mengubah niat. Aku nak batalkan sembahyang tak. So dia mengubah niat. Niat nak keluar salat, tengah-tengah salat dia niat keluar salat. Dia azam, berazam nak keluar. Bukan yang terlintas dalam hati, tidak. Dia niat ni azam, dia nak buat terus. Kalau yang terlintas tu tak masuk lagi niat. Contohnya ataupun lain, dia niat daripada salat wajib kepada salat wajib yang lain, ataupun salat wajib kepada salat sunat, tukar. Dia dah niat zuhur, tengah sembahyang rakaat pertama, aku patutnya sembahyang sah, niat sembahyang sah lah, batal tu sembahyang. Dia tak boleh switch, dia tak boleh tukar tengah-tengah. Dia tak boleh tukar gitu, tengah ke awal ke, dia katakan nak confirm awal, makna ketika takbiratul ihram tukar betul. Dah. Dan kita kata itu antaranya lah, dia katakan menurut pandangan para ulama, dia katakan salatnya bila berlaku tadi lah dianggap sebagai batal. Seterusnya ialah membelakangkan kiblat. Ini tadi syarat sah salat ni adalah menghadap arah kiblat. Kita sembahyang tadi tak menghadap kiblat, ialah batal salat kita. Kecuali tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita ada keadaan-keadaan yang tertentu bila kita dah ijtihad dalam keadaan kita dalam gua, tak tahu arah kiblat di mana, tak ada alat untuk kita dapatkan arah kiblat, tertutup, nak tengok matahari pun tak boleh, maka kita ijtihad. Dah habis main ijtihad itu, habis je bila dah boleh lepas keluar daripada tempat tu, rupanya salah kiblat selama ni dia sembahyang. Maka ketika itu nama Allah tak perlulah diulang salat-salat yang telah lalu, kerana salat tersebut berdasarkan ijtihad dia. Tapi ada setengah ya katakan, ada setengah bawah ni ada gambar kat mana Indonesia ke mana lah, ada seorang mayang sini, ada yang menghadap sini, ada yang menghadap sini, macam-macam keadaan. Pelik sungguh katakan. Macam mana boleh berlaku begitu? Mungkin editing gambar ke, saya pun tak tahulah. Orang macam-macam ni nak timbulkan fitnah tu macam-macam katakan. Antara yang kita ketika membelakangkan kiblat ni, apabila kita balik umrah, contohnya naik kapal terbang, flight, kita sembahyang tak menghadap ke arah kiblat. Yang itu semuanya dalam mazhab Syafi'i. Tadi kita, kalau dia sembahyang ketika itu, sembahyangnya dia terlepas daripada dosa meninggalkan sembahyang, tetapi salatnya tadi dia kena qadha.
Dia buat juga solat tersebut ketika diwajibkan ke atasnya solat, tetapi solatnya tadi kita dianggap sebagai tidak sah. Dia hanya sekadar untuk nak melaksanakan kewajipan tersebut, tapi dia terpaksa melaksanakan dia kerana tak cukup syarat, walaupun tak cukup syarat. Lepas tu dia mazhab Syafi'i, dia kena qada balik jika dia sampai pada tempat yang dituju. Wallahu a'lam. Itu dia tuan-tuan mati Allah, perbahasan berkaitan dengan perkara-perkara yang membatalkan solat dan perbezaan di antara solat lelaki dan solat perempuan. Wallahu a'lam. Ada soalan nak tanya kalau ada? Ya. Yang ganti rakaat tu niat tak perlu. Terus ya. Terus je. Bangun takbir terus, maknanya terus angkat Allahu Akbar terus salatnya. Tak perlu niat baru. Nak niat buat apa? Ha? Macam mana? Sujud sawi. Buatlah macam biasa lah. Tak ada niat apa. Just sambung saja. Terus sambung. Macam kita tambah, kita kata selepas kita kalau tak cukup bilangan rakaat, kita tambah. Itu je nyatakan. Dia tak ada niat baru, tak ada apa. Dia terus sambung. Kita bila sedar saja yang kita terlepas satu rukun, lepas bagi salam, terus bangun Allahu Akbar dan baca Fatihah, baca surah, ataupun kalau perlu baca surah, kemudian rukuk, i'tidal, bacaan macam biasa, sujud, doa antara sujud macam biasa, tasyahud akhir sama, dan sujud sahwi bagi salam. Sama je ya. Wallahu a'lam. Okey. Lain ada? Tak ada. Kalau tak ada, alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan mati Allah. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.